Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada petang ini marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih lagi melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita yang begitu luas, dan Allah masih lagi memelihara diri kita dan keluarga kita daripada dijangkiti wabak penyakit COVID-19 yang hari ini menjadi kerisauan kita, menjadi kebimbangan kita, meresahkan kehidupan seluruh rakyat berkenaan dengan penularan COVID-19 ini yang menjadi ketakutan kepada kita. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang berhak menurunkan segala wabak penyakit itu, dan Allah jugalah yang berhak mengembalikannya semula. Sama-samalah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita dihindari daripada penyakit ini dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ini daripada dunia kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan sembahyang sunat. Kalau bab sebelum ini telah kita nyatakan beberapa sembahyang sunat yang perlu kita amalkan, kerana menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan sembahyang sunat ini begitu istimewa, mempunyai keistimewaan tersendiri, bukan sahaja dari segi ganjarannya tetapi juga fadilat, hikmah dan faedahnya kepada pelaku sembahyang sunat ini. Misalnya, orang yang mengamalkan sembahyang sunat tahajud di tengah malam, ia bakal dikurniakan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dipercayai dan dihormati oleh orang ramai, serta doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang mengamalkan sembahyang sunat tahajud di tengah malam. Begitu juga bagi orang yang mengamalkan sembahyang sunat duha, rezekinya tidak putus dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi orang yang mengerjakan sembahyang sunat tarawih seperti mana yang telah kita lakukan pada bulan lepas, yakni sepanjang di bulan Ramadan, kita disunatkan pada malamnya melaksanakan sembahyang sunat tarawih selepas pada waktu Isyak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah kelebihan antara kelebihan-kelebihan dan faedah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, berikan kepada orang-orang yang sentiasa mengamalkan sembahyang sunat ini. Adapun bagi orang yang mengamalkan sembahyang sunat isyraq, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala kepada mereka itu
seperti mana pahala orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Begitulah juga pada solat-solat sunat yang lain. Ada keistimewaan yang tersendiri, ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita sambung lagi iaitu sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ini dianjurkan supaya dilaksanakan pada tiap-tiap malam. Ya, Nabi SAW menganjurkan kita umatnya melaksanakan sembahyang sunat tasbih ini pada tiap-tiap malam sekiranya mampu. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Kalaulah tidak dapat, maknanya tidak mampu, buatlah sejumaat sekali. Maksudnya kalau tak mampu buat tiap-tiap malam, maka buatlah seminggu sekali. Dan kalaulah tidak mampu lagi, tidak dapat juga amalkan tiap-tiap minggu, maka buatlah sebulan sekali. Kalau pun tak mampu lagi sebulan sekali, tuan-tuan, buatlah setahun sekali. Kalaulah itu pun tidak ada kesempatan baginya, nak buat setiap malam pun tak mampu, nak buat tiap-tiap minggu pun tak mampu, nak buat sebulan sekali tak mampu, nak buat setahun sekali pun tak mampu, masih ada lagi kesempatan. Maka sekurang-kurangnya buatlah barang sekali sahaja di dalam sepanjang hidupnya. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sejak umur kita ini, berapa kalikah sudah kita mengerjakan sembahyang sunat tasbih ini? Mungkin kita di kalangan kita ada buat tiap-tiap malam. Mungkin juga di kalangan kita ada juga buat tiap-tiap minggu. Mungkin juga di kalangan kita ada buat sebulan sekali. Dan ada juga di kalangan kita buat setahun sekali. Yang ini apabila ada program yang khususnya biasanya pada malam terakhir bulan, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Itu pun diprogramkan. Kalau tidak diprogramkan, wallahu alam. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, sementara umur kita masih ada ini, sementara kesihatan tubuh badan kita masih kuat ini, maka gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk kita laksanakan sembahyang sunat tasbih itu. Kalau tidak kesempatan, seumur hidup, biarlah ada sekali. Lebih baik tiap-tiap malam. Jadi maksudnya, sembahyang sunat tasbih ini hendaklah dibuat oleh seseorang walaupun sekali saja selama hidupnya. Sunat sekali saja sepanjang umur hidupnya. Kalaulah umur hidupnya 70 tahun, sekali pun sudah memadai tuan-tuan. Lebih elok lagi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan sembahyang sunat tasbih ini seperti mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas Abdul Muttalib ni ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini, Nabi kata, wahai bapa saudaraku Abbas, maukah aku berikan kamu sesuatu? Maukah aku berikan sesuatu yang kamu boleh mengambil manfaat daripadanya? Maukah aku khabarkan kepadamu sesuatu? Maukah aku lakukan kepadamu 10 perkara yang apabila kamu lakukan perkara itu, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, maukah aku tunjukkan kepada kamu, jika kamu lakukan 10 perkara ini,
maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang terkemudian. Dosa lama ataupun dosa baru. Dosa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar. Dosa tersembunyi atau dosa yang nyata. Iaitu, apa dia? Hendaklah engkau dirikan solat sebanyak 4 rakaat. Pada setiap rakaat dibaca Al-Fatihah dan surah. Setelah selesai bacaan surah, ketika engkau masih berdiri, bertasbihlah sebanyak 15 kali dan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian rukuk 10 kali, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar semasa rukuk itu. Kemudian sesudah bangun dari rukuk, baca 10 kali kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sujud pertama 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali. Sesudah bangun daripada sujud, untuk naik pada rakaat yang kedua, dilakukan sedemikian. Baca 10 kali, kemudian dilakukan sedemikian dalam 4 rakaat. Begitulah dalam rakaat kedua, seterusnya pada rakaat yang kedua seterusnya. Rakaat pertama pada bahagian yang kedua, kerana rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian salam, buat lagi pada rakaat yang pertama pada bahagian yang kedua. Cukupkan 4 rakaat. Yakni dilakukan sedemikian dalam 4 rakaat. Jika mampu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah pada setiap hari. Jika tidak, pada setiap hari Jumaat atau sebulan sekali. Sekiranya ini pun engkau tidak dapat lakukan, maka kerjakanlah sekurang-kurangnya sekali seumur hidupmu. Ini hadis rujukan, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan At-Tirmizi. Jadi baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khabarkan kepada bapa saudara dia berkenaan dengan amalan yang besar, iaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan dosa-dosa kita. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan sembahyang sunat tasbih begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara melakukannya tuan-tuan, bilangan rakaatnya iaitu 4 rakaat. Kalau sembahyang pada siang hari, hendaklah dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam. Yakni dibuat dengan secara direct daripada rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tetapi kalaulah sembahyang sunat tasbih ini dilakukan pada waktu malam, sembahyang 4 rakaat itu dilakukan dengan 2 salam. Maknanya 2 rakaat salam, kemudian naik semula, lakukan semula 2 rakaat salam. Sembahyang 4 rakaat itu hendaklah dibacakan lafaz tasbih sebanyak 300 tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 rakaat ini kita baca sebanyak 300 kali. Maknanya 1 rakaat 75 kali tasbih, 2 rakaat jadi 150 kali tasbih. Kemudian genapkan 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Maksud tasbih ni ialah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalimah tasbih ini subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya maha suci Allah,
dan segala puji-pujian bagi Allah, dan tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya cukup hebat tuan-tuan. Kita mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga hiwalah, ya, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakaat bacaan lafaz tasbih 75 kali. Jadi 4 rakaat jumlahnya 300 tasbih. Cara melakukannya pada siang hari, lafaz niatnya iaitu usalli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Niat dalam hati, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pertama, mengangkat kedua tangan setentang bahu serta takbir. Ya, mengangkat kedua tangan setentang bahu. Setentang bahu. Serta takbir Allahu Akbar di dalam hatinya, meniatkan aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, baca doa iftitah. Ya. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai habis. Kemudian baca surah Al-Fatihah, dan surah setelah itu baca lafaz tasbih. Ya. Baca Fatihah, kemudian baca surah, dan selepas itu bacalah tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian yang ketiga, rokok. Baca tasbih rokok, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal. Setelah tetap berdiri, baca lafaz tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali. Kemudian yang kelima, sujud. Baca tasbih sujud 3 kali, yakni subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selesai itu, maka bacalah tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali. Kemudian duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud, baca doa antara dua sujud. Kemudian baca doa lafaz tasbih, ya, 10 kali. Kemudian sujud lagi. Ya, sujud yang kedua setelah baca tasbih sujud 3 kali. Kemudian baca lafaz tasbih, ya, 10 kali. Kemudian bangkit daripada sujud, duduk istirahah, baca lafaz tasbih sebanyak 10 kali. Jumlah tasbih pada rakaat pertama yakni 75 kali. Jadi begitulah diulang seterusnya pada rakaat yang kedua. Ya, sama juga seperti mana pada rakaat yang pertama itu. Kalaulah, ya, ada ketinggalan lafaz tasbih, maka cukupkan di mana sahaja dalam sembahyang itu, kemudian salam. Ya. Kalaulah sekiranya dalam masa kita perbuatan, misal kata dalam selepas Fatihah itu kita tertinggal satu tidak cukup, 15, maka kita cukupkan pada rokok. Sekiranya masa rokok itu kita tinggal
maka cukupkanlah semasa i'tidal. Ya, biarlah ianya cukup sebanyak 300 kali tasbih pada keseluruhan keempat-empat rakaat sembahyang sunat tasbih itu. Jadi bila cukupkan sebelum salam. Atau dilakukan pada waktu malam. Waktu malam ni tuan-tuan, dia berbeza dengan lakukan sunat tasbih pada waktu sehari. Sehari direct 4 rakaat sekaligus, manakala pada waktu malam yakni dilakukan 2 rakaat. Yang membezakan ialah niat, ya. Niat pada waktu malam, usalli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita sembahyang seorang, kalau kita sembahyang bermakmum, berimam, maka kita kena niat sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya, buat 2 rakaat kemudian salam, kemudian buat 2 rakaat lagi kemudian salam. Begitulah seterusnya, ucapan sama pada rakaat pertama selepas pada bacaan surah, 15 kali. Begitulah setiap perbuatan pada rukun sembahyang itu, cukupkan semuanya 75 kali. Dan apabila selesai semua sekali 4 rakaat itu, jumlahnya jadi lafaz tasbih yang kita ucapkan di dalam sembahyang sunat tasbih itu sebanyak 300 kali. Kemudian setelah selesai sembahyang sunat tasbih, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya dalam bahasa Arab boleh juga, kemudian dalam bahasa Melayu pun boleh juga. Bacalah doa apa yang kita rasa hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cara sembahyang sunat tasbih dan juga kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyeru pada saya dan juga tuan-tuan, lakukanlah sembahyang sunat tasbih ini kerana ianya memberi faedah, manfaat yang cukup besar kepada diri kita. Faedah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sekurang-kurangnya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang akan datang, dosa-dosa kita yang secara sembunyi maupun terang-terangan, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sembahyang sunat tasbih ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjat kita sebagai seorang yang mematuhi, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan sekaligus kita ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam bab yang akan datang, iaitu sembahyang sunat musafir. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmah kejahilan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.